Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembelajaran kita pada hari ini masih lagi berada dalam 3.2 Persekutuan Tanah Melayu. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menilai kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Rujukan boleh dibuat juga menerusi buku teks halaman 136 hingga 137. Seperti mana yang anda dapat lihat, di sini tertera 4 kesan utama penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mari kita lihat bagaimanakah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini dapat mengembalikan semula kedudukan Raja-Raja Melayu. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah berjaya mengembalikan kedudukan dan kuasa Raja-Raja Melayu, yang mana sebelum ini kuasa dan kedudukan Raja-Raja Melayu telah dinafikan oleh British menerusi gagasan Malaya Union dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani sebelum ini, yang mana Raja hanya berkuasa berkaitan adat-adat resam dan juga agama Islam sahaja. Tetapi menerusi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kedudukan dan kuasa Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Seterusnya, menerusi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga telah mewujudkan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ini telah dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu, manakala keanggotaannya pula terdiri daripada 9 orang Raja-Raja Melayu, iaitu Raja-Raja yang mentadbir di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Antara negeri yang terlibat adalah seperti Perlis, Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Johor. Seterusnya, Pesuruhjaya Tinggi juga perlu memastikan bahawa Raja atau Sultan perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Perkara-perkara inilah yang menunjukkan bahawa kuasa dan kedudukan Sultan atau Raja-Raja Melayu telah dikembalikan menerusi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Berikut merupakan gambar Raja-Raja Melayu di hadapan King's House, Kuala Lumpur pada 21 Januari 1948, iaitu selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 memperlihat ia dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu sebagai pribumi di Tanah Melayu. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah berjaya mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kesan lain yang dapat dilihat menerusi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah membuka ruang kewarganegaraan. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka ruang kepada orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara. Namun demikian, orang Melayu tetap diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Seterusnya, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah berjaya mewujudkan kerjasama kaum. Bagaimanakah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dikatakan dapat mewujudkan kerjasama kaum? Kerjasama kaum amat penting sekali dalam memupuk nilai perpaduan.
Oleh yang demikian, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka jalan bagi mewujudkan perpaduan dan kerjasama antara kaum menerusi penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee yang juga dikenali sebagai CLC. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan cadangan yang dikemukakan oleh CLC telah dimasukkan dalam usul perundangan yang kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Oleh yang demikian dapat dilihat bahawa jawatankuasa CLC ini telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum yang datang daripada parti yang berbeza. Seterusnya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi perintis kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan kepada tanah air. Berikut merupakan gambar-gambar semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mari kita imbas semula 4 kesan utama penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, mengembalikan semula kedudukan dan kuasa Raja-Raja Melayu. Yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan untuk rakyat bukan Melayu. Dan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum menerusi penubuhan CLC. Rumusan yang dapat dibuat menerusi pembelajaran kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 memperlihat bahawa gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipayungi oleh Raja-Raja Melayu berjaya merungkai percaturan dan rancangan rapi yang telah disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah berjaya mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Seterusnya, British juga telah mengiktiraf dasar menaungi negeri Melayu semula seperti sebelum Perang Dunia Kedua tercetus. Malahan peranan Raja-Raja Melayu dan orang-orang Melayu menjadi titik tolak dalam usaha mendukung perjuangan maruah bangsa agar tidak mudah ditindas oleh penjajah. Selain itu, tolak ansur antara kaum juga merupakan aspek yang terpenting untuk mencapai matlamat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya, mari kita lihat rumusan berkaitan pembelajaran keseluruhan topik Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat beberapa nilai patriotisme dan iktibar yang dapat kita pelajari menerusi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Secara keseluruhannya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membawa kesan yang sangat besar terhadap kemerdekaan negara yang mana berjaya membentuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Seterusnya, perjuangan pemimpin dalam membentuk pertubuhan dan kesatuan telah berjaya membangkitkan kesedaran dan tanggungjawab bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Malahan, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah berjaya mengembalikan kedudukan dan maruah Raja-Raja Melayu. Nilai bagi diri yang dapat dipelajari menerusi Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah semangat patriotisme perlu disemai dari kecil agar dapat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan cinta akan negara. Seterusnya, aspek negara pula menunjukkan bahawa persepakatan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama yang berbeza menjadi teras utama untuk menjamin kesejahteraan serta mengukuhkan peradaban bangsa dan negara.